وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح داء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur dan mengucapkan kepujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan taufik serta taisir daripada Allah, kita dapat menyambung lagi pada pagi ini daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadhi Iyad Al-Maliki. Kita berhenti semalamnya pada muka yang ke-663, masih perbicaraan tentang ismah, penjagaan Allah kepada para nabi. Kita berhenti tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma qissatu kalimati Ibrahim alaihi salam al-madhkurati ataupun al-madhkuratu fil hadith, adapun kisah kalimah Nabi Ibrahim yang tersebut kisah itu fil hadith, dalam hadis, annaha kadhabatuhu al-thalath, bahawa berlaku pendustaan ataupun Nabi Ibrahim dia dalam hadis tersebut kata dia berdusta 3 kali. Al-mansusatu fil Qur'ani minha ithnain, yang mana disebut secara jelas dalam Quran 2, iaitu pada firman Allah Ta'ala, inni saqim, aku sakit. Nabi Ibrahim kata aku sakit apabila ditanya dan diajak oleh kaumnya untuk hadir dalam majlis pesta keraian mereka, dia kata aku inni saqim. Yang kedua ialah wa qawluhu qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Mereka berkata, adakah engkau melakukan perbuatan ini kepada Tuhan kami wahai Ibrahim? Apabila Nabi Ibrahim memecahkan dan menghancurkan berhala yang ada dalam tempat sembahyang mereka, kecuali ditinggalkan yang besar.
Nabi Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan dilakukannya oleh berhala yang besar ini. Wa qawluhu lil maliki an zaujatihi. Dan perkataannya kepada raja. Bila bertanya tentang isteri dia, Sarah. Dia kata, innaha ukhti. Dia ini saudara aku. Jadi, apakah itu betul penipuan yang berlaku itu? Jawab, qadhi'ya fa'lam akramakallah. Hendaklah kamu tahu, moga Allah memuliakan kamu. Anna hadhihi kullaha kharijatun anil kadhibi. Bahawa ini kesemuanya terkeluar daripada pendustaan. Tidak dipanggil berdusta. La fil qasdi, tidak dengan qasad sengaja. Wala fi gharihi, ataupun tidak sengaja. Wahya dakhilatun fi babil ma'aridi. Ini termasuk daripada bab ma'arid. Ma'arid ni apa dia? Ialah kita kata cakap secara dua meaning, double meaning, bahasa kita maklum double meaning, yang mana kita maksudkan maksud sesuatu, orang faham daripada kita maksud yang berbeza. Dalam disebut dalam hadis, inna fil ma'arib lamamduhatun 'anil kadhib. Sungguhnya pada tauriah ataupun ta'rif itu dapat mengelakkan daripada berdusta. Jadi perkara itu tidak dipanggil dusta. Termasuk fi babil ma'arib allati fiha manduhatun 'anil kadhib, yang mana padanya itu dapat mengelakkan daripada berdusta. Amma qawluhu, adapun perkataan Nabi Ibrahim, inni sakit, aku sakit. Faqala al-Hasan wa ghairuhu, kata Hasan al-Basri dan selainnya, maknahu sa'asqim, aku akan jadi sakit. Ai inna kulla makhluqin mu'arradun lidzalik. Dengan makna apa? Bahawa setiap makhluk ini terdedah untuk dapat penyakit, untuk jadi sakit. Fa'tadhara liqaumihi minal khuruji ma'ahum ila 'idihim bihadza. Maka dia mencari uzur, menyatakan keuzurannya kepada kaumnya daripada keluar bersama mereka pergi kepada keraian dan perayaan mereka dengan sebab ini. Jadi makna bukan dia nak kata berdusta tu, dia kata aku sakit, yakni aku akan sakit. Wakila bal sakimun bima qudira alayya minal maut. Ada yang menafsirkan sakim tu dengan makna aku sakit dengan apa yang ditakdirkan daripada kematian nanti. Wakila sakimul qalbi bima ushahiduhu min kufrikum wa inadikum. Ada yang menafsirkan perkataan sakit itu dengan maksud sakit hati, dengan apa yang aku perhatikan daripada kekufuran kamu, wa inadukum, dan juga kedegilan kamu. Wakila bal kanatil humma ta'khudhuhu 'inda tulu'i najmin ma'lum. Ada mengatakan bahawa demam ni akan mari, ta'khudhuhu, akan didatanginya oleh demam ketika terbitnya bintang-bintang tertentu. Sebab dia tengok ke langit kan. Fanadhara nadratan fin nujum faqala inni sakim. Falamma ra'ahu, itu yang biasa berlaku lah. Biasa berlaku makna kalau ada terbit bintang ni, biasa dia akan sakit. Maka falamma ra'ahu, bila dilihat bintang itu ada, qala hadza, dia Nabi Ibrahim pun kata perkataan ini. I'tadhara bi'adatihi, dia pun mencari alasan keuzuran dengan adat kebiasaannya. Wa kullu hadza laisa fihi kadhibun, dan setiap ini tidak ada padanya pendustaan. Bal huwa khabarun sahihun sidqun, bahkan dia penceritaan yang benar, yang betul. Wa qila, ada yang mengatakan tafsiran atau takwilan bagi ayat itu, bal arrada bi saqmi hujjatihi alaihim. Arada, dia menta'aridkan, dia menggunakan, kita mengkiaskan dengan lemahnya hujahnya ke atas mereka. Wa dha'fi ma arada bayanahu lahum, dan lemahnya apa yang Nabi Ibrahim hendak terangkan kepada mereka, min hujjatin nujum, daripada berhujah dengan bintang, allati kanu yashtaghiluna biha, yang adalah mereka ini bersibuk-sibuk tentang ilmu bintang ni. Ilmu kosmologi ni. Apa dah? Ilmu berkaitan dengan astrologi. Berkaitan dengan astrologi, ilmu penujuman ini.
Maka dia menyindir arada bisakmi dengan lemahnya hujah. Wa annahu athna'a nadharihi fi, bahawa ketika dia sedang memerhatikan demikian itu, wa qabla istiqamati hujjatihi, dan sebelum tegaknya hujah Nabi Ibrahim ke atas mereka, fi hali saqamin wa maradin hal, wa maradi halin, dia dalam keadaan sakit, keadaan yang derita keadaannya. Okay. Jadi makna dia ketika itu sebelum Allah Ta'ala berikan hujah yang teguh dengan wahyu dan juga dalil-dalil yang daripada sisi Tuhan, dia berada dalam keadaan yang lemah, keadaan sakit, ma'annahu lam yashukka huwa wala dha'ufa imanuhu, dalam keadaan Nabi Ibrahim tidak berlaku syak langsung pada dirinya dan tidak berlaku lemah langsung keimanannya. Walakinnahu dha'ufa fi istidlalihi, tapi lemahnya pada penghujahan dan pendalilannya alaihim, ke atas mereka. Wasaqa min nadrahi, dan dalam keadaan lemah nazar, huraian dan juga hujah Nabi Ibrahim. Kama yuqal, ini dapat difaham dalam perkataan orang Arab, dia kata kama yuqal hujjatun saqimah, hujah yang sakit, mana hujah yang lemah. Jadi makna sakit itu merujuk kepada hujah yang ada kepada Nabi Ibrahim ketika itu, sebelum Allah Ta'ala talqinkan dan ajarkan kepadanya hujah yang teguh. Wa nadharun ma'lun, ini dipanggil dalam bahasa Arab panggil nadharun ma'lun, ini satu penelitian ataupun satu pandangan yang lemah. Hatta, sehinggalah alhamahullah, sehinggalah Allah Ta'ala mengilhamkan kepada baginda bistidlalihi, dengan cara pendalilannya, wasihati hujjatihi alaihim, dan sahnya penghujahan dia di atas mereka, bil kaukabi wasyamsi, dengan planet-planet, bintang-bintang, dengan matahari dan bulan. Ma nassahullahu ta'ala, apa yang Allah Ta'ala naskan, wa qad qaddamna bayanahu, dan telah kami dahulu sebut keterangannya. Berkaitan tu kan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi, falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Kisah berkaitan Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Ibrahim hujah dan ilhamkan kepada baginda bagaimana berhujah dengan kaum dia. Wa amma qawluhu, selesai berkaitan dengan perkataan yang pertama, ini sakim. Masuk kepada perkataan yang kedua. Wa amma qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan telah melakukannya oleh berhala yang paling besar ini, maka tanyalah berhala-berhala lain jika mereka dapat berbicara. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi Ibrahim alaqa khabarahu bisyarti nutqihi. Nabi Ibrahim menta'likkan penceritaannya dengan syarat, pemberitahuannya dengan syarat nutqihi, berboleh berbicaranya berhala. Wa ka'annahu qala, seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, in kana yantiqu, kalaulah berhala ni dapat berbicara, fahuwa fa'alah, maka berhala yang paling besar itulah yang melakukannya, ala tariqi tabkiti liqaumihi, atas jalan mengejek kepada kaum dia. Dia kata kalaulah berhala ni boleh berbicara, maka yang melakukannya ialah berhala paling besar. Jadi jawab tu berkait dengan syarat. Maka syarat tu kalau ada musyarti, ada yalzamu minhu adamul masyrut. Jadi apabila berhala-berhala yang kecil ni tak boleh bercakap, tak boleh berbicara, maka lazim daripada itu bukanlah berhala besar yang buat. Nampak kan? Wa hadha sidqun aidan, ini juga benar. Wala khulfa fi, tidak ada menyalahi penceritaan. Dia kata kalau boleh berhala ni bercakap, maka betul lah berhala ni buat. Tapi berhala tak boleh cakap, maka bukan berhala besar lah yang buat. Mudah. Wa amma qawluhu, adapun itu satu tapi antara satu lagi takwilan ataupun huraian bagi ayat ini pun disebut oleh Ustaz Dr. Abdul Malik Sa'di masa mengaji dengan dia tu. Berkait ni dia kata gini,
ayat ini lebih boleh kita baca dengan makna yang sesuai dan tidak membawa kepada iskal itu. Iaitu apabila kita wakaf pada qala bal fa'alah, wakaf situ. Kabiruhum hadza tu jumlah istinah ayat baru. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim bila ditanya oleh kaumnya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, mereka berkata, adakah kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Adakah kamu buat ini? Nabi Ibrahim cakap apa? Qala bal fa'alah. Bahkan dia yang telah buat. Dia apa? Dia kembali kepada sebelum itulah, iaitu dia lah. Qala bal fa'alah. Bahkan dia telah buat. Kabiruhum hadza. Ni berhala paling besar. Seakan cakap inilah berhala paling besar. Itu ayat yang berbeza. Tapi bila didengar oleh kaumnya ingat dia kata berhala paling besar buat. Tapi dia nak beritahu bahawa qala bal fa'alah, telah melakukan ia kembali kepada sami'na fatan yadhkuruhum, kembali kepada dhamir sebelum itulah. Kalau tengok tafsir, ada sebahagian ulama yang mentafsirkan dengan cara itu. Jadi bila kita baca begitu, maka tidak ada perlu kepada huraian dari segi kita kata berlaku ta'liq al-masyrut ala syarti dan seumpamanya lah. Okay. Ala kulli hal, pelbagai jalan untuk takwilan ayat ini makbul belaka selagi mana dia menjaga dan juga memastikan akidah kita terhadap para nabi ini bahawa mereka ini maksum daripada dosa. Selesai itu. Kemudian perkataan yang ketiga, amma qauluhu ukhti, bila ditanya oleh Raja Mesir, siapa yang kamu bawa perempuan bersama kamu ni wahai Ibrahim? Dia kata ukhti, saudaraku. Faqad bayyana fil hadith, sungguhnya telah menerangkan dalam hadis, wa qala fa innaki ukhti fil Islam. Nabi Ibrahim sendiri terang dalam hadis bila isteri ditanya macam mana kita saudara, dia kata kamu ni saudara aku dalam Islam. Wa huwa sidqun, dan itu juga benar. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Ta'ala sendiri sebut, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dia habis. Fa in qulta fa hadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tanya lagi, maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sammaha kadhibatun, Nabi sendiri menamakan kadhibatin. Qad sammaha kadhibatin, Nabi namakan kizbah, dustaan-dustaan. Wa qala lam yakzib, dan Nabi kata lagi lam yakzib Ibrahim illa thalatha kadhibatin, tidak berdusta Ibrahim kecuali 3 kali dusta. Wa qala fi syafa'at, fi hadis syafa'ah, dan juga disebut dalam hadis menceritakan tentang syafaat Nabi di hari akhirat, syafa'atul uzma, apabila datang manusia kepada para Nabi Adam, kemudian pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan semuanya, disebut dalam hadis itu yazkuru kadhibatihi, Nabi Ibrahim menyebut pendustaan-pendustaannya. Apa makna? Kata Qadhi Iyad, fa ma'nahu, maknanya annahu lam yatakallam bi kalamin suratuhu suratul kadhib, wa in kana haqqan fil batini illa hadhil kalimat. Maknanya begitu, bahawa dia tidak berkata dengan percakapan yang rupa macam nipu, walaupun pada sebenarnya benar pada batinnya, pada hakikatnya dia tidak bercakap kecuali kalimah ini. Maksud apa? Dia tidak bercakap, kita kata, secara berlapik ataupun secara double meaning, kecuali pada 3 perkataan ini. Jadi dinamakan kadhibat atas dasar zahirnya saja. Hakikatnya dia bukan hakikat pendustaan ataupun berdusta. Wa amma kana mafhumu zahiriha khilafa batiniha, adapun mafhum, kefahaman zahirnya itu menyalahi apa yang dalam hakikat batinnya, ashfaqa Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim ashfaqa, minta kasihan belas min muakhadatihi biha, supaya tidak dia hisab atau dia dia tidak dikenakan, dia tidak dikira, tidak dihisab ataupun tidak dipersalahkan dengan sebab apa yang dibuat tu. Jadi tujuan itulah semata-mata supaya agar Allah
memberi kepadanya kasihan belasnya. Okay. Wa ammal hadis, okey, selesai tu. Adapun hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ghazwatan warra bi ghairihi. Nabi apabila ingin membuat atau ingin berperang, ingin melakukan satu peperangan, nak berperang, maka warra bi ghairihi, Nabi akan tauriah, Nabi akan kiaskan ataupun bercakap dengan sebaliknya, dengan selain. Nabi contoh nak serang satu kabilah atau satu kawasan, Nabi akan tauriah, Nabi akan sembunyikan ataupun cuba alihkan, tak cakap dengan secara sebenar. Maka itu falaisa fihi khulfun fil qaul, itu tidak dianggap sebagai menyalahi dan berdusta dalam perkataan. Wa innama huwa satru maqsidihi, tetapi dia dianggap sebagai menutup kepada tujuan Nabi sahaja. Ini tauriah ni kan, tauriah makna kita kata bercakap dengan makna yang ada makna pelbagai, berlapis. Li'alla ya'khudha aduwuhu hidrahu, agar tidak mengambil oleh musuh penjagaan, supaya musuh tak berhati-hati, supaya musuh tak tahu. Innal harb la khadi'ah, peperangan itu ialah satu satu tipu daya, satu muslihat. Maka tak bolehlah untuk memastikan kemenangan tu, maka perlu ada kita kata teknik-teknik ataupun perancangan. Wa katama wajha dhahabihi bi dhikri su'al an mawdi'in akhar, dan Nabi menyembunyikan wajah jalan untuk dia pergi ke perang itu dengan dia bertanya tentang tempat lain. Contoh Nabi nak pergi serang tempat ni, kaum ni, Nabi tanya tempat lain. Wal bahth bi dhikri wal bahthi an akhbarihi, dan Nabi bertanya tentang khabarnya, apa cerita kampung ni, apa cerita kampung ni, padahal nak serang kawasan lain. Wa ta'ridi bi dhikrihi, dan dia mengkiaskan dengan sebutnya. La annahu yaqul, bukan dengan makna Nabi kata tajahhazu ila ghazwati kadza au wajhatuna ila mawdhi'i kadza khilafa maqsidihi. Bukan Nabi kata siap sedia kita nak perang kawasan ini, ataupun tempat tujuan kita ialah tempat bergiam-giam yang menyalahi tujuan asal. Nabi tak sebut gitu. Nabi tak kata okey kita nak serang apa? Serang kawasan A, padahal nak serang B. Tak ada, itu Nabi tak sebut kita bersiap sedia serang B padahal nak serang A. Tak. Nabi hanya bertanya kawasan itu macam mana? Apakah cerita orang kat sana? Fahadha lam yakun, dan ini tidak berlaku sama sekali. Wal awwalu laisa fihi khabara, laisa fihi khabarun yadkhuluhu, laisa fihi khabarun yadkhuluhu al-khulfu. Maka yang pertama ini tidak dianggap satu penceritaan yang ada dimasuki oleh pendustaan. Habis. Fa in qulta, maka jika kamu kata lagi, atau kamu tanya, persoalkan lagi, fama makna qauli Musa alaihi salam, apa makna perkataan Nabi Musa, wa qad su'ila, dan dia ditanya. Nabi Musa ditanya apa? Ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling alim? Faqala ana a'lam, Nabi Musa kata akulah yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi dhalika, maka Allah Ta'ala pun mencela perbuatannya. Idlam yaruddal ilma ilaih, kerana Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Al-hadith, hadis secara panjang lah, bagaimana kisah pertemuan dia dengan Nabi Khadir. Wa fihi qal, pada kisah itu berkata, bal abdun lana bi majma'il bahraini a'lamu minka, bahkan ada seorang hamba yang berduduk di perhimpunan dua lautan, dia itu lebih tahu daripada kamu, lebih alim pada kamu. Wa hadza khabarun qad anba'ana Allahu, dan ini cerita Allahu telah menceritakan oleh Allah, annahu laisa kadzalik, bahawa tidak sedemikian. Wa hadza khabarun qad amba Allahu annahu laisa kadzalik, bahawa Nabi Ibrahim itu tidak sedemikian. Nabi Musa. Fa'lam. Mana tidak sedemikian tu? Bahawa dia bukanlah paling alim, ada lagi orang lebih alim. Okey. Maka apakah
huraian atau tafsirannya. Kata Qadhi Iyad, fa'lam, ketahui oleh kamu annahu qad waqa'a fi hadzal hadits min ba'di turuqihi sahihah, telah berlaku pada hadis ini daripada sebahagian jalan yang sahih. An Ibn Abbasin, hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Dalam riwayat hadis itu, dalam hadis itu ada persoalan. Kaum dia tanya kepada Nabi Musa, adakah kamu tahu ada seseorang yang lebih alim pada kamu? Mu tahu ke ada orang lebih alim pada kamu? Fa idza kana jawabu ala ilmihi, kalau dia menjawab berdasarkan ilmu dia, fa huwa khabarun haq wa sidqun wala khulfa fihi wala syubhah, maka itu cerita yang betul, yang benar, yang tidak ada pendustaan dan tak ada syubhah. Dia memberitahu kadar apa yang dia tahu. Dia tahu setakat dia tahu, dialah paling alim kerana dia Rasul yang Allah Ta'ala utus zaman itu. Wa ala tariqil akhar, atas jalan lain, riwayat lain, famahmaluhu ala dhannihi wa mu'taqadihi, maka ditanggung di atas percakapannya berdasarkan sangkaan dan juga apa yang dia tahu. Kama law sarraha bihi, sebagaimana dia menyatakan secara jelas, li'anna halahu fi nubuwati wal istifa yaqtadi dhalik, kerana keadaan Nabi Musa pada kenabian dan pemilihan Allah Ta'ala pilih itu memberi makna demikian. Yaqtadi dhalika, memberi faham bahawa dia itu orang paling alim. Fa yakunu ikhbaruhu bidzalika aidan an i'tiqadihi, maka jadilah pemberitahuan penceritaan dia itu berdasarkan i'tiqad apa yang ditahu. Wa hisbanihi sidqan la khulfa fihi, dan sangkaannya itu betul, tidak ada pendustaan padanya. Waqad yuridu biqaulihi, dan boleh bahawa Nabi Musa menghendaki dengan perkataan dia, ana a'lam, aku lebih tahu itu, bima taqtadhihi wadha'ifun nubuwah min ulumit tauhid, dengan apa yang ditunjukkan oleh tugas kenabian daripada ilmu tauhid. Maknanya aku lebih tahulah berdasarkan tugas kenabian itu menyampaikan tauhid kepada Allah, maka dialah orang yang paling tahu. Wa umuri syariah, dan perkara berkaitan syariah. Wa siyasatil ummah, dan menguruskan umat. Wa yakunul khadiru a'lama minhu bi umurin ukharu, dan Nabi Khidir ini, umurin ukhara, Nabi Khidir ini lebih tahu daripada Nabi Musa bi umurin ukhara, dengan perkara-perkara lain, aspek lain. Jadi dia lebih tahu, Nabi Musa lebih tahu berkaitan dengan tugas kenabian, menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat dan ketauhidan, dan mengurus umat. Adapun Nabi Khidir, dia pula lebih tahu, tapi lebih tahu pada bidang lain, umurin ukhara. Mimma la ya'lamuhu ahadun, yang perkara yang tidak mengetahuinya seseorang illa bi'a'lamillahi min ma'lumi ghaibihi, kecuali daripada penceritaan Allah Ta'ala daripada ilmu ghaib di sisi Allah. Kal qisasil madhkurati fi khabarihima, sebagaimana kisah yang tersebut pada cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir. Fakana Musa alaihi salam, maka adalah Nabi Musa a'lama alal jumlah bima taqaddam, maka Nabi Musa tu dialah yang lebih alim secara umum dengan apa yang telah terdahulu. Wa hadza a'lamu alal khusus bima u'lima bihi, dan ini pula makna Nabi Khadir pula dia lebih alim secara khusus dengan apa yang dikhususkan ilmu dengannya. Habis. Ini dalilnya apa? Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, menunjukkan atas ini oleh firman Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada Khadir daripada sisi kami ilmu khusus. Jadi wa'atbullahi dzalika alaih, maka celaan Allah, teguran Allah, teguran lah kita berkata, teguran Allah kepada Nabi Musa ini, fima qalahul ulama, sebagaimana apa yang dikatakan oleh ulama, para ulama, teguran Tuhan kepada Nabi Musa yang mengatakan dia lebih alim tu, inkaru hadzal qawli alaih, ialah mengingkari perkataan ini di atasnya. Apa dia? Li'annahu lam yaruddal ilma ilaihi, kerana dia tidak mengembalikan ilmu kepada Tuhan. Kama qalatil malaikah, sebagaimana malaikat buat. Malaikat kata la ilma lana illa ma 'allamtana,
tidak ada ilmu di sisi kami kecuali apa yang kamu ajarkan kami. Aw li'annahu lam yarda qawlahu syar'an, ataupun boleh jadi kerana Allah tidak redha perkataan dia itu pada syarak. Wa dzalika wallahu a'lam. Allah tidak redha, tak mahu Nabi Musa cakap gitu sebab percakapan dia akan dikira percakapan syarak. Orang akan tiru. Maka apa kata Qadhi Iyad, zalika wallahu alam, demikian itu li'alla yaqtadiya bihi fihi man lam yablugh kamalahu, supaya tidak mengikut perbuatan Nabi Musa ini orang yang belum sampai kesempurnaannya fi tazkiyati nafsihi, pada menyucikan diri, wa ulwi darajatihi min ummatihi, dan ketinggian darjatnya pada umat, supaya orang lain tak jadi ikut. Jadi orang lain juga cakap seumpama Nabi Musa cakap lah, pada mereka tak sampai darjat kesempurnaan dan kesucian hati sebagaimana Nabi Musa. Bayah liku, maka akan jadi wasak musnah lah. Maka orang bila puji diri sendiri, akulah lebih tahu, orang lain tak tahu. Jadi musnah lah. Ada sifat takabur. Lima tadammanahu min madhil insani nafsahu, kerana apa yang terkandung daripada memujinya seorang manusia akan diri dia sendiri. Padahal Allah Ta'ala larang. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu puji diri kamu sendiri. Wa yurithuhu dzalika, dan mewariskan, mendatangkan demikian itu daripada minal kibri, sifat takabur, wal ujubi, sifat ta'ajub, sifat rasa tercengang. Takabur ni dia bandingkan diri dengan orang lain, dia rasa diri dia besar, hebat daripada orang lain. Ujub ni dia tak ayah orang lain, dia syok sendiri pun tak apa. Dia berat takajub ni tak. Dia tak banding orang lain pun, dia rasa dia sendiri. Watta'ati, dan juga watta'ati wa da'wa, dakwaan dan dia meninggi diri. Wa in muziha an hadhihi ar-raza'ili al-anbiya'u, walaupun disucikan daripada penyakit-penyakit hina ini, apa dia akan para nabi memang tak tahu. Maka kerana itu tak boleh, sebab dibimbangi perkataan para nabi akan oleh umat. Fa ghairuhum bimadrajati sailiha, maka selain daripada mereka, tentulah mereka bimadrajati sailiha, mengikut laluan dia. Wa darkilailiha, samalah tu. Ini kinayah madrajati sailiha, laluan air dia. Tak, laluan dia. Kalau Nabi buat gini, umat akan ikut. Wadar kilailiha. Dan samalah tu. Jadi bimbanglah perkataan itu akan diikut oleh umat. Nabi Musa, orang pun kata, akulah paling tahu, akulah paling hebat dalam ilmu ni dan ilmu ni. Illa man asamahullah, kecuali orang yang Allah Ta'ala pelihara. Fattahaffudhu minha awla li nafsihi, maka menjaga daripada berlaku itu lebih aula pada diri Nabi Musa, liyuqtada bihi, supaya dapat diikut dengannya. Walihadza qala alaihi salam, dari kerana itu berkata Nabi SAW, tahaffuzan, kerana nak memelihara dan menjaga, min mithli hadza, daripada seumpama berlaku penyakit-penyakit hati macam ni, mimma qad u'lima bihi, daripada perkara yang telah diberitahu tentangnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebut apa? Ana sayyidu waladi adama wala fakhra, akulah penghulu anak Adam tapi tidak ada bangga. Nabi sebutlah fakhra, supaya nak menjaga daripada percakapan tu bukan atas dasar puji diri, akak bakul, akak diri sendiri, jual minyak dan seumpamanya, bukan, tapi atas dasar daripada Allah. Sebab tu Nabi sebutlah fakhra. Ini bukan satu kebanggaan ataupun satu meninggi diri, bukan. Wa hadzal hadithu, dan hadis ini ada hujajil qailin, salah satu daripada hujah-hujah orang yang berkata binubuwati Khadir, dengan kenabian Nabi Khadir alaihi salam, liqaulihi fi, kerana perkataan Nabi Khadir, ana a'lamu min Musa, aku lebih tahu daripada Musa. Wala yakunul wali a'lama minan nabi, kerana tidak ada wali yang lebih alim daripada Nabi. Balin nabiyyu a'lamu minal wali, bahkan Nabi ni lebih alim daripada wali.
Nampak? Jadi kita kena jagalah dalam percakapan kita kedudukan para nabi dan para rasul supaya tidak ada kalam-kalam kita boleh faham perkara yang sebaliknya. Fa ammal anbiya'u, adapun para nabi, fayatafadhaluna fil ma'arif, mereka memanglah mereka ini berlebih kurang pada masalah makrifat ini, masalah ilmu ini. Ada yang lebih tinggi kedudukan daripada yang lain. Wa biqaulihi, dan dengan katanya wa ma fa'altuhu an amri, tidak aku lakukannya. Nabi Khadir jawab apa? Apabila berlaku 3 perkara tu kan, ma fa'altuhu an amri, aku bukan buat dengan perkara aku sendiri. Menunjukkan fadalla annahu biwahyi, maka perbuatan Khadir itu berlaku dengan wahyu. Makna ini dalil juga mengatakan dia itu seorang nabi. Wa man qala innahu laisa binabiyyin, mereka yang mengatakan bahawa Nabi Khadir ini bukan nabi, qala yuhtamalu an yakuna fa'alahu bi amri nabiyyin akhar, maka boleh diihtimal perbuatan Nabi Khadir itu dibuat dengan arahan nabi lain. Nabi lain yang mengatakan Nabi Khadir itu bukan nabi, maka bukan nabi, maknanya dia tidak diwahyu lah. Perbuatannya itu disuruh oleh nabi lain. Tapi ni lemah sikit dah. Wa hadha yudha'af, dan ini dilemahkan. Kenapa? Li'annahu ma'alimna annahu kana fi zamani Musa alaihi salam nabiyyun ghairuh, kerana kita tidak ketahui pada zaman Nabi Musa ada nabi selainnya, illa akhahu Harun, kecuali saudaranya Nabi Harun. Wa ma naqala ahadun min ahli al-akhbar, tidak ada menukilkan seorang pun daripada ulama-ulama yang menukilkan cerita-cerita ini, fi dzalika syai'an yu'awwalu alaih, pada tentang kisah ini sesuatu yang dapat kita pegang, dapat kita jadikan sandaran. Yang mengatakan ada lagi nabi lain zaman tu, tak ada. Tak. Tidak diriwayatkan oleh siapa-siapa pun. Wa idza ja'alna, dan apabila kita jadikan a'lama minka, itu perkataan Nabi Khadir, aku lebih tahu daripada kamu itu, laisa 'alal umum, bukan secara umum, wa innama huwa 'alal khusus, tapi secara khusus. Fi qadaya muayyanah, pada perkara-perkara tertentu sahaja. Makna Nabi Khadir ini lebih tahu daripada Nabi Musa pada, bukan secara umum, tapi pada perkara tertentu dan khusus. Lam yahtaj ila itsbati nubuwatil Khadir, maka tak perlu berhajat kepada kenabian Nabi Khadir. Walihadza qala ba'du syuyukh, kerana itu berkata sebahagian daripada guru-guru Syekh, ana Musa a'lama minal Khadir fima akhadha 'anillah, adalah Nabi Musa ini lebih alim daripada Sayyidina Khadir, daripada Nabi Khadir, pada perkara yang diambil wahyu daripada Tuhan. Wal Khadiru a'lama fima dufi'a ilaihi min Musa, dan Nabi Khadir ini lebih tahu pada perkara yang diserahkan kepadanya daripada Nabi Musa, perkara yang Tuhan beritahu. Okay. Wa qala akharu, jadi maknanya ini juga isu lah, golongan, sebahagian golongan makrifat dia ambil dalil. Ambil dalil berkaitan adanya perbezaan syariat. Syariat dan juga hakikat ini. Banyak kisah lah. Mereka biasa ulang-ulang dan ambil cerita kisah Nabi Musa, Nabi Khadir. Dia tidak menunjukkan bahawa martabat Nabi Khadir itu tinggi lebih daripada Nabi Musa. Bahkan kedudukan Nabi Musa lebih tinggi. Dia Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Rasul yang dipilih daripada kalangan yang terpilih. Pula diberi padanya kitab. Jadi ghayah ataupun kesimpulan berlaku dalam kisah itu, hanya Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa ilmu ini tak ada seorang boleh dakwa dia lebih tahu. Kerana ilmu ni milik Allah, Tuhan boleh beri kepada siapa yang nak. Maka Tuhan tunjuk satu contoh hamba-Nya yang Tuhan beri ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa. Dari segi umum, ilmu yang ada dan juga apa yang syariat yang dibawa, tentu Nabi Musa memang lebih tinggi. Tapi nak memberi peringatan dan nasihat kepada Nabi Musa tentang perkataannya, Tuhan tunjuk lagi bahawa ilmu sebenarnya sangat luas. Ilmu Tuhan tu sangat luas. Okay? Jadi jangan orang-orang makrifat ni jangan tersalah fahamlah berkaitan kisah ini, dan kita jangan terikut-ikut ataupun terkesima atau kagum dengan huraian cerita mereka yang tidak menepati
dengan makna ataupun hakikat sebenar. Wa qala akhar, berkata yang lain pula. Ulama lain lah. Innama ulji'a Musa ilal Khadir lita'dib ila ta'lim. Dia kata hanya dipaksa, dikerah, dipaksa dan ditarik Musa untuk berjumpa Nabi Khadir itu tujuan untuk ta'dib, mengajar, mendidik Nabi Musa. La li ta'lim, bukan untuk mengajar. Apa tak? Okey. Faslun fi ismatil anbiya'i minas saghairi wal kaba'iri. Pada ismahnya para nabi daripada dosa kecil dan dosa besar. Wa amma ma yata'allaqu bil jawarihi minal a'mal. Adapun perkara yang berkait dengan anggota-anggota ni, anggota badan daripada amalan. Wala yakhruju min jumlatiha, dan tidak keluar daripada perkara himpunan itu al-qaulu bil lisan, perkataan dengan lidah. Fima adal khabara alladhi waqa'a fihi al-kalam wal i'tiqadu bil qalbi, pada perkara yang selain penceritaan apa yang berlaku padanya kalam dan juga i'tiqad dengan hati, kata-kata dan i'tiqad dengan hati. Fima ada tauhid, selain daripada perkara berkaitan tauhid. Wa ma qaddamnahu min ma'arifihi al-mukhtassati bihi, dan apa yang telah kami sebut daripada makrifat yang khusus dengannya, fa ajma'al muslimun, maka telah ijma' ulama Islam ala ismatil anbiya'i, bahawa terpeliharanya para nabi minal fawahishi, daripada perkara-perkara keji, wal kaba'iril mubiqati, dan dosa-dosa besar yang membinasakan. Wa mustanadul jumhuri, dan sandaran pandangan jumhur fi dzalika, pada demikian itu, ila al-ijma'ul ladzi dzakarna, ijma' ulama yang telah disepakati, yang telah kami sebut. Ini pada selain daripada wahyu dan perkara berkaitan akidah lah, mereka juga terjaga secara ijma'. Wa huwa madhhabul qadhi Abi Bakr, ini madhab qadhi Abu Bakr Baqillani. Wa mana'aha ghairuhu, dan telah menghalang ataupun menolak pandangan ini selain daripadanya, bidalilil aqli ma'al ijma'. Bukan. Wa mana'aha, dan menghalangkan, bukan menolak pandangan ini, menghalang berlakunya, memustahilkan berlaku perkara tadi juga, dengan maksud mustahil juga Nabi ni berlaku fawahish dan kabair ini, selain daripada qadhi Abu Bakr mendatangkan bidalilil aqli, ditambah lagi dengan dalil akli bersama ijma'. Jadi qadhi Abu Bakr Baqillani mengatakan bahawa dalil bahawa maksumnya Nabi daripada perkara-perkara yang selain daripada wahyu ni juga maksum ialah dalilnya ijma'. Adapun selain daripada qadhi Baqillani, mereka bukan sekadar mengatakan ijma', mereka menyatakan dalil akal. Dalil akal berserta dengan ijma'. Wa huwa qaulul kafah, dan itulah pandangan ramai ulama. Wa ikhtarahul Ustaz Abu Ishaq, dan ini pandangan yang dipilih oleh Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini. Wa kadzalika la khilafah, dan demikianlah tidak berlaku khilaf annahum ma'sumuna min kitmanir risalah, bahawa mereka ini terpelihara daripada menyembunyikan risalah, wa taqsir fit tabligh, dan terpelihara daripada cuai dalam menyampaikan. Lianna kulla dzalika taqtadil ismata minhu al-mu'jizatu, kerana setiap demikian itu, mukjizat itu memberi makna, memberi erti berlakunya ismah. Taqtadil mu'jizatu al-ismata minhu. Mukjizat itu menunjukkan bahawa mereka terpelihara. Ma'al ijma', berserta dengan berlakunya ijma' ala dzalika minal kafah. Ijma' di kalangan keseluruhan ulama Islam di atas maksumnya Nabi. Wal jumhuru qailuna, dan para ulama jumhur berkata annahum ma'sumuna min dzalika min qibalillah, mereka itu terpelihara daripada pihak Tuhan. Mu'tasimuna bi ikhtiyarihim, mereka mu'tasimuna, mereka juga berpegang dan juga berusaha menjaga diri mereka bi ikhtiyarihim wa kasbihim, dengan usaha dan juga ikhtiar mereka. Illa Husainan An-Najjar. Ini apa dia? Husain An-Najjar ini satu ulama Mu'tazilah ini. Husain bin Muhammad An-Najjar Ar-Razi. Kabilah
pecahan Mu'tazilah dipanggil sebagai Najjariyah, nisbah kepada dia lah. Kecuali pandangan Husain An-Najjar. Fa innahu qala la qudrata lahum ala ma'asi aslan. Dia kata para nabi tak ada kemampuan langsung untuk buat maksiat, langsung tak ada. Beza ahli sunnah kita kata Allah yang menjaga mereka ialah Allah daripada min qibalillah. Tapi mereka juga mu'tasimuna, berusaha menjaga diri dengan usaha dan juga ikhtiar mereka. Mereka terjaga di sisi Allah Ta'ala. Pastilah setiap perkara berlaku tu dan Allah Ta'ala lakukan. Tetapi mereka dalam keupayaan. Tapi mereka jaga dan tegah diri mereka daripada melakukan maksiat. Husain An-Najjar kata, tak. Allah Ta'ala jaga semata-mata. Mereka ni tak ada kemampuan langsung buat. Tidak ada ikhtiar dan kasab langsung. La qudrata lahum alal ma'asi. Wa amma as-saghairu. Adapun dosa-dosa kecil, fajawwazaha jama'atun, maka mengharuskannya oleh satu kumpulan minas salaf, di kalangan ulama salaf, wa ghairihim, dan selain mereka, alal anbiya, ke atas nabi. Wa huwa madhhabu Abi Ja'far At-Tabari wa ghairihi minal fuqaha, dan selainnya daripada ulama fuqaha wal muhaddithin wal mutakallimin, ulama dan juga ulama kalam. Wa sanuridu ba'da hadha mahtajju bihi. Kami akan datangkan selepas daripada ini apa yang hujah yang mereka berhujah dengan dia. Wa dhahabat ta'ifatun ukhra ila al-waqfi, dan telah berpandangan satu kelompok ulama lagi kepada tawakuf. Waqfi ni mana tawakuf? Mana kita nak kata dia pun tak boleh, nak kata tidak pun tak boleh. Tawakuf je lah. Wa qalu la al-aqlu la yuhilu wuqu'aha minhum, bahawa akal tidak memustahilkan berlaku dosa kecil daripada para nabi. Tapi walam ya'ti fi syar'i qati'un bi ahadil wajhi bi ahadil wajhaini, tetapi tidak datang nas daripada syarak yang memutuskan pada mana-mana wajah, berlaku tak berlaku, syarak tak sebut, maka kita tawakuf. Wa dhahabat ta'ifatun ukhra, ni dua mazhab dah. Yang ketiga, wa dhahabat ta'ifatun ukhra, telah berpandangan satu kelompok lagi, minal muhaqqiqin minal fuqaha, di kalangan ulama fuqaha yang muhaqqiqin, wal mutakallimin, dan ulama ahli kalam, ila ismatihim minas saghairi ka ismatihim minal kabair, bahawa terpeliharanya nabi daripada dosa kecil sebagaimana terpelihara mereka daripada dosa besar. Qalu, kata para ulama, likhtilafin nasi fis saghairi wa ta'yiniha minal kabairi wa iskali dhalika. Kenapa mereka terjaga juga daripada dosa kecil ni? Kerana manusia berbeza pada dosa kecil dan menentukan mana dosa kecil daripada dosa besar dan iskal yang berlaku padanya. Jadi macam mana? Semua dah tahu dosa kecil boleh jadi dia dosa, dosa besar boleh jadi kecil. Jadi secara umumnya para nabi ni terpelihara daripada dosa kecil besar tak kira, sebab ada dosa kecil ada orang anggap dia besar. Wa qali Ibn Abbas wa ghairihi, dan perkataan Ibn Abbas dan selainnya, inna kullama usiyallahu azza wa jalla bihi fahuwa kabirah. Setiap perkara yang dimaksiati Allah Ta'ala dengannya, setiap perkara yang kita buat sebagai menderhakai Allah, fahuwa kabirah, semua dikira besar. Tengok pada apa? Kerana tengok pada agung dan besarnya siapa yang kita derhaka tu. Kita derhaka ke Tuhan. Lihat kepada keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, makna benda yang dibuat oleh seseorang, kederhakaan tu sebenarnya besar belaka lah. Itu maknanya daripada aspek ni lah. Adapun aspek syariat, mana ulama memang bahagikan dosa itu ada kabair, ada sagair. Tapi dari segi aspek, kita lihat dari segi aspek tarbiyah ataupun dari aspek kita kata kerohanian ataupun tasawuf, maka tidak boleh dipandang ringan dosa, hatta dosa kecil sekalipun. Wa innahu innama sumiya minhas saghiratu, dan hanya saja dinamakan saghirah itu, kecil itu, bil idafati ila ma huwa akbaru minhu, kerana disandarkan, dibandingkan dengan yang lebih besar, patut dipanggil saghir. Wa mukhalafatul bari fi ayyi amrin kana yajibu kaunuhu kabirah, menyalahi dan mengingkari Tuhan Al-Bari, Allah Ta'ala yang mencipta itu, pada apa-apa perkara pun pasti keadaan itu dia tu dianggap besar.
Qala al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahhab, Qadhi Abdul Wahhab ni, ulama Maliki. Dia kata apa? La yumkinu an yuqala, tidak mungkin bahawa dikata inna fi ma'asillahi saghiratan, bahawa ada dalam kederhakaan kepada Tuhan itu dosa kecil, illa ala makna annaha tughtafaru bijtinabil kabair, kecuali dengan makna dosa tadi dimaafkan dengan kita menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kabairal ithmi wal fawahish. Tak. Apa nama ni? Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar, Allah Ta'ala akan apa? Akan beri ampunkan kesalahan dosa kecil. Innal hasanati yudhibna sayiat juga. Buat amalan baik itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi bishtina bil kabair, dengan meninggalkan dosa-dosa besar, tughfaru al-as-saghair, diampunkan dosa-dosa kecil. Wala yakunu laha hukmun ma'a dhalik, dan tidak ada baginya hukum dengan demikian. Dosa kecil tu bila diampun tak ada lah. Bi khilafil kabair, lain dengan dosa besar. Idza lam yutab minha, jika tidak dia taubat daripada dosa besar, maka itu terserah dalam masyiatillah. Adapun dosa kecil, dia boleh terampun, Allah Ta'ala maaf dengan kita menjauhi dan menghindari dosa besar. Fala yuhbituha syai'un, tidak dapat menghilangkan, menghapuskan dosa besar sesuatu kecuali dengan taubat. Wal masyiatu fil afwi anha ila Allah, dan masyiah, kehendak pada keampunan itu daripada dosa besar itu serah pada Tuhan. Jadi Tuhan boleh ampun, tapi serah pada Tuhan. Sebab itu dosa-dosa besar ni berhajat kepada taubat. Wa huwa qaulul qadhi Abi Bakr wa jama'atin, itu juga pandangan Qadhi Abu Bakr Baqillani dan sekumpulan daripada a'immatil asy'ariyati wa kathirin min a'immatil fuqaha, dan ramai di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah dan di kalangan ulama fiqh. Qala al-Qadhi rahimahullah, berkata Qadhi Iyad, wa qala ba'du a'immatina, berkata sebahagian daripada ulama-ulama kita mazhab Maliki, wala yajibu 'alal qaulaini an yuktalafa annahum ma'sumun, maka tidak wajib di atas kedua-dua kaum bahawa berlaku khilaf. Tak patut berlaku khilaf annahum ma'sumuna, bahawa para nabi ini ma'sumuna an takraril saghairi wa kathratiha, mereka terpelihara daripada berulang-ulang dosa kecil dan banyak dosa kecil. Itu tak ada khilaf. Tidak berlaku khilaf bahawa memang mereka terjaga. Idh yulhiquhu dhalika bil kabair, kerana itu akan mengheret, memasukkan dosa kecil bersama dosa besar. Wala fi saghiratin addat ila izalatil hishmah, begitu juga tidak ada khilaf bahawa mereka maksum pada dosa kecil yang addat ila izalatil hishmah, yang membawa kepada hilangnya kemuliaan, wa asqatatil muru'ah, dan menggugurkan marwah, wa aujabat al-izra'a wal khasasah, dan mewajibkan kehinaan, keaiban, dan khasasah, kehinaan. Izra' maksudnya kerendahan dan juga kehinaan. Dosa kecil, tapi dosa kecil yang menyebabkan kehinaan. Walaupun kecil sekali, memang disepakati para nabi ini maksum. Tak. Fahadha aidan mimma yu'samu anhul anbiya'u ijma'an, ini juga perkara yang terjaga daripadanya oleh nabi secara ijma'. Lianna mithla hadhihi yahuttu mansibahu al-muttasima bihi, kerana ini dan seumpama ini dia menjatuhkan kedudukan yang bersifat nabi dengan kedudukan itu, kedudukan risalah dan nubuwah. Wa yuzri bi sahibihi, dan menghinakan dengan pelakunya. Wa yunaffirul quluba anhu, dan meliarkan hati-hati orang daripada hampir kepada nabi. Wal anbiya'u munazzahuna an dzalik, dan para nabi ini terpelihara suci daripada sifat itu. Bal yulhaqu bihadza ma kana min qabilil mubah, bahkan disertakan pada hukum terpelihara ini juga apa yang daripada aspek perkara harus. Fa'adda ila misli, perkara yang asal harus tapi boleh membawa kepada kekurangan darjat. Li khurujihi bima adda ilahi anismil mubah ilal hadar, kerana terkeluarnya dengan apa yang dibawa daripada nama ke nama perkara harus jadi hadar, benda yang dilarang pula. Ada juga kadang-kadang harus.
Contohnya benda harum, makan manyuk. Makan tu harum, tapi makan manyuk. Nabi tak gitu. Apa? Sebab bawa kepada benda yang dilarang pula ketika itu. Wa qad dhahaba ba'dhum, telah berpandangan sebahagian mereka ila ismatihim, kepada terpeliharanya para nabi, min muwaqa'atil makruhi qasdan, daripada melakukan perkara makruh secara qasad, secara ada dengan niat, dengan sengaja. Wa qad istadalla ba'dul a'immati, dan telah membuat dalil oleh sebahagian ulama ala ismatihim minas saghair, dan di atas terpeliharanya para nabi daripada dosa kecil, bil masiri ila imtithali af'alihim, dengan cara, dengan jalan bahawa itu membawa kepada mengikut perbuatan mereka. Itu dalil yang kita belajar dalam akidah lah. Kenapa para nabi ni wajib maksum sama daripada dosa kecil atau besar hatta makruh sekalian pun? Kerana umat disuruh mengikut mereka. Li'annal ummata ma'muruna bittiba'i nabiyihim. Umat disuruh untuk ikut Nabi. Jadi kalau Nabi buat benda yang terlarang, sama ada kecil besar hatta makruh sekalipun, maka kita tentu disuruh buat, padahal itu menyalahi kehendak Allah Ta'ala, menyalahi firman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya wattiba'i atharihim wa siyarihim mutlaqan, dan mengikut peninggalan dan juga jalanan mereka secara mutlak. Kita disuruh gitu. Wa jumhurul fuqaha'i ala dhalika min ashabi Syafi'i, dan jumhur fuqaha berpandangan atas demikian itu di kalangan ashabi Syafi'i, ulama Syafi'i, wa Malikin wa Abi Hanifata min ghairi iltizami qarinatin, tanpa perlu kepada apa-apa qarinah, bal mutlaqan, bahkan secara mutlak, inda ba'dihim, di sisi sebahagian mereka, wa in ikhtalafu fi hukmi dhalik, walaupun mereka khilaf pada hukum itu. Wa haka Ibnu Khuwaiz Mandad, Imam Khuwaiz Mandad ni juga antara ulama Maliki lah, ulama usul. Pandangannya ada dalam kitab-kitab usul disebut. Ibnu Khuwaiz Mandad wa Abul Faraj an Malik, daripada Imam Malik, iltizama dhalika wujuban, bahawa melazimi perkara itu secara wajib. Wa huwa al-qaulul abhari wa Ibnul Qassar wa akthari ashabi. Nah, ini pandangan Imam Al-Abhari dan Ibnu Qassar dan kebanyakan ulama mazhab kami Maliki. Wa qaulu aktsari ahli al-Iraq, dan pandangan kebanyakan ahli al-Iraq. Wa Ibnu Surayj, Ibnu Surayj ni yang Syafi'i, Ibnu Surayj, dan juga Al-Istakhri juga ulama Syafi'i ni. Wa Ibnu Khairan min asy-Syafi'iyyah, ni daripada Syafi'i. Wa aktsaru asy-Syafi'iyyati ala anna dzalika nadbun. Kebanyakan Imam Syafi'i mengatakan bahawa demikian itu sunat. Wa dhahabat ta'ifatun ila al-ibahah, sebahagian daripada ulama mengatakan kepada keharusan. Okey. Mana? Kalau Nabi buat ni, adakah perbuatan Nabi hukum mengikut tu wajib? Hukum mengikut secara mutlak lah. Ada benda yang kalau syariat itu wajib ikut, kalau itu wajib. Jadi Malikiyah mengambil asas wajib. Ulama Syafi'iyah mengambil asas sunat. Al-aslu ni, hukum asal. Sebahagian mengambil kepada benda asas itu dikira sebagai harus saja, ikut pada hukum asal. Wa qayyada ba'dhum, mengkaitkan sebahagian ulama al-ittiba', mengikut itu fi ma kana minal umuri diniyah, wajib ikut itu pada perkara-perkara keagamaan. Wa ulima bihi maqsidul qurbah, yang diketahui dengannya tujuan qurbah, peribadatan. Tujuan ibadat qurbah ni mendekatkan ibadat Tuhan. Wa man qala bil ibahah, adapun yang mengatakan dengan keharusan fi af'alihi lam yuqayyid, mereka tidak kaitkan. Qala, katanya, falau jawazna alaihimus saghaira, kalaulah kami mengharuskan ke atas Nabi itu dosa kecil, lam yakunil iktida'u bihim fi af'ali, maka tidak boleh berlaku mengikut mereka pada perbuatan mereka. Kalau kita kata harus buat dosa kecil, macam mana nak ikut? إِذْ لَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ يَتَمَيَّزُ مَقْصِدُهُ مِنَ الْقُرْبَةِ أَوْ الْإِبَاحَةِ, kerana tidak setiap perbuatan daripada perbuatan Nabi ini dapat dibezakan tujuannya antara kurbah dan juga ibahah, antara ibadat dan juga keharusan, wal hadari awil ma'siyah, larangan dan juga maksiat. Wala yasihu an yu'mara al-mar'u bi imtithali amrin la'allahu ma'siyah,
dan tidak sah bahawa disuruh seseorang ikut sesuatu perkara yang boleh jadi dia itu maksiat. La siyama ala man yara taqdimal fi'li ala qawli, lebih-lebih lagi di sisi ulama yang berpandangan mesti didahulukan perbuatan di atas perkataan. Ini juga masalah usul. Antara perbuatan Nabi dengan perkataan, mana didahulukan dulu? Adakah didahulukan perbuatan ataupun didahulukan perkataan? Idza ta'arada minal usuli, jika bertentangan antara perkataan dan perbuatan. Minal usuli di kalangan umat ulama usul. Ini perbahasan usul lah. Lebih-lebih lagi mereka yang berpandangan didahulukan perbuatan Nabi daripada perkataan dia. Wa nazidu hadza hujjatan, dan kita menambah lagi hujjah bi annaku, dengan kita katakan man jawaza as-saghaira wa man nafaha an nabiyina, orang yang mengharuskan dosa kecil dan yang menafikan keharusan daripada Nabi kita alaihi salam, mujmi'una, mereka semua ijma' ala annahu la yukiru ala munkarin min qaul, Nabi tak akan sama sekali mengikrar dan mengakui perkara mungkar min qaulin, daripada perkataan atau fi'lin, perbuatan. Wa annahu mata ra'a syai'an, dan Nabi bila mana dia melihat sesuatu fasakata anhu, dan Nabi diam sallallahu alaihi wasallam, dalla ala jawazihi, itu menunjukkan keharusan perbuatan itu. Fa kaifa yakunu hadha haluhu fi haqqi ghairihi, maka bagaimanakah ini keadaannya bersama orang lain? Thumma yajuzu wuqu'uhu minhu fi nafsihi, tiba-tiba kita mengharuskan berlaku perkara itu pada diri dia. Kalau pada orang lain pun perkara mungkar, lagi mana mungkar tak mesti besar, mungkar yang kecil Nabi pasti akan larang tegah, Nabi tak akan ikrar. Itu pada orang lain. Dan kalau pada hak diri dia, takkan Nabi nak buat. Nampak tak? Qiyas aulawi. Nampak? Wa ala hadzal ma'khadhi, atas daripada ambilan ini, tajibu, atas dalilan ini, tajibu ismatuhum, maka wajiblah terjaganya para Nabi min muwaqa'atil makruh, daripada melakukan perkara makruh, kama qila, sebagaimana dikatakan wa idhil hadaru awin nadbu ala liktida'i bi fi'lihi, dan kerana larangan ataupun kesunatan itu, tegahan dan juga kesunatan ala liktida'i bi fi'lihi, di atas mengikut dengan perbuatannya, yunafil al-jazra, menafikan zajra, menafikan tegahan, wan nahya, dan larangan, an fi'lil makruh, daripada melakukan perkara makruh. Wa aidan qad ulima min dini sahabati qata'an, dan juga diketahui daripada jalanan para sahabat secara kaifa tawajjahat, apa-apa keadaan perbuatan Nabi mereka akan ikut. Wa fi kulli fannin, pada setiap bidang, pada setiap aspek. Kaliktida'i bi'aqwalihi, seperti mengikut perkataan Nabi. Faqad nabadhu khawatimahum hina nabadha khatimahu, sungguhnya para sahabat ini mencampurkan cincin mereka. Mereka mencampurkan cincin mereka ketika Nabi campurkan cincinnya. Dalam peristiwa satu ketika Nabi SAW, apabila beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba baginda ambil cincin, Nabi campurkan. Sahabat yang ada cincin semua campur cincin mereka, ikut Nabi buat, dan tahu apa. Nabi kata, kenapa kamu buat? Kerana kami nampak kamu buat, kami buatlah. Datang kepadaku Jibril memberitahu bahawa Allah Ta'ala mengharamkan emas ke atas lelaki, yang ketika itu cincin itu daripada emas, maka dia campur buang. Wa khala'uni alahum hina khala'ani alahu, dan mereka mencabut kasut mereka ketika Nabi cabut kasut dia. Dalam satu ketika Nabi tengah semayang, tiba-tiba Nabi keluarkan dan cabut kasut dia. Nabi semayang dengan berkasut. Ketika ini Nabi tiba-tiba cabut kasut, sahabat lain cabut semua kasut. Tengok Nabi buat gitu. Jadi lepas main Nabi kata, kenapa kamu buat gitu? Kami tengok kamu cabut kasut, kamu pecat kasut, kami pecatlah kasut. Nabi kata, Jibril beritahu bahawa dalam kasut pun ada kala jengking. Jadi aku pun cabut supaya apa? Dia tidak menyakiti. Okey. Wahtijajuhum bi ru'yati ibni Umar iyyahu jalisan, dan mereka berhujah dengan melihat Ibnu Umar. Dia melihat Ibnu Umar jalisan li qada'i hajatihi, dia duduk untuk tunai hajat dia, untuk buang air, mustaqbilan Baitul Maqdis, hal keadaan dia menghadap Baitul Maqdis.
Sahabat tengok Ibnu Umar buat gitu, sahabat pun ikut sebab tahu dah Ibnu Umar ni dia ambil kelakuan dan perbuatannya daripada Nabi. Supaya apa? Supaya tidak menghadap kiblat lah, tidak menghadap kiblat. Wahtajja ghairu wahidin minhum fi ghairi syai'in, dan berhujah bukan seorang saja di kalangan sahabat, fi ghairi syai'in, dan bukan satu perkara saja, mimma babuhul ibadah awil adah, yang mana aspek-aspek ibadah atau aspek adat, dengan kataan Nabi atau perkataan sahabat kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Aku melihat Nabi buat. Tak kiralah itu ibadat ke, itu adat ke, itu perkara biasa. Bila sahabat kata gitu, mereka berhujah. Wa qala halla khabbartiha anni uqabbilu wa ana sha'im. Dan perkataan Nabi, halla khabbartiha, kenapa tidak kamu beritahukannya bahawa aku ini uqabbilu ana sha'im, aku cium isteri lah dalam keadaan aku berpuasa. Wa qalat Aisyatu muhtajjatan, dan berkata Aisyah dengan berhujah, dia kata kuntu af'aluhu ana wa Rasulullah, aku buat dia bersama Rasulullah SAW. Wa ghadiba alaihi salam, dan Nabi SAW marah ala alladhi ukhbira bimithli hadhi anhu, yang diberitahu dengan seumpama ini. Faqala yuhillullahu li rasulihi ma yasha, Allah menghalalkan kepada rasulnya apa yang dikehendaki. Wa qala inni la akhsyakum lillah wa a'lamukum bihududih. Mari kita tentang 3 orang datang pada Nabi kan, tanya tentang ibadat Nabi, qiyam Nabi, puasa Nabi kan, dia nak buat lebih lagi. Lalu Nabi marah lah, kata sesungguhnya aku orang yang lebih takut, paling takut kepada Allah, dan orang yang lebih tahu tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikit lagi sikit sikit. Wal atharu fi hadha, dan hadis-hadis, athar-athar berkaitan dengan perkara ini, a'zamu min an nuhita alaiha, sangat luas, sangat besar, sangat luas daripada kita nak mampu hadkan pada tertentu. Lakinnahu yu'lamu min majmu'iha, tetapi dapat diketahui daripada himpunannya, alal qat'i, secara putus, ittiba'uhum, bahawa mengikutnya para sahabat, af'alahu, perbuatan Nabi, waqtida'uhum biha, dan mereka ikut Nabi. Walau jawazu alaihi al-mukhalafata fi syai'in minha, kalaulah harus ke atas Nabi berlaku menyalahi pada mana-mana perkara daripada perkara itu, lamattasaqa hadza, nescaya tidak akan jadi ittasaqa, tidak akan konsisten perkara ini, tidak akan sama semua sahabat akan ikut, takkan. Tapi bila sahabat konsisten ikut, menunjukkan bahawa itu tak akan berlaku. Wala nukila anhum, nescaya akan dinukilkan daripada sahabat, wa dhahara bahthum, dan akan berlaku perbincangan di kalangan mereka anzalik. Walama ankara alaihi salam alal akhar qawlahu wa i'tidarahu bima dzakar, nescaya tidak akan mengingkarilah Nabi di atas orang lain perkataannya dan diminta uzur dengan apa yang kami sebut. Wa ammal mubahatu, adapun perkara harus, fajaizun wuqu'uha minhum, maka harus berlakunya daripada Nabi. Idh laisa fiha qadhun, kerana tidak ada pada perkara harus itu kehinaan atau kecacatan, tidak mencacatkan. Bal hiya ma'dzunun fiha, bahkan itu perkara yang diizinkan. Wa aidihim ka aidi ghairihim musallatatun alaiha, tangan para Nabi ini seperti tangan orang lain lah, dia menguasai perkara haram. Mana orang lain pun memiliki harta, orang lain pun buat perkara haram, ada isteri, ada kebun dan seumpama, Nabi pun ada. Illa, kecuali lah annahum bima khussu bihi, bahawa para Nabi ni dengan apa yang Tuhan khususkan dengannya, min rafi'il manzilah, daripada ketinggian darjat, syurihat lahu wa syurihat lahu suduruhum, dan dilapangkan hati mereka, min anwarin ma'rifah, daripada cahaya ma'rifat, wastufu bihi, dan dipilih mereka, min ta'alluqil himami billah, dengan terikatnya hemah-hemah dan keinginan mereka dengan Allah Ta'ala, wadaril akhirah, dan negeri akhirat. Dalam keadaan semua ini, khasnya para Nabi, la ya'khuduna minal mubahati illa ad-darurati, mereka tidak ambil daripada perkara-perkara harus dunia ini kecuali apa yang penting dan perlu sahaja. Mimma yataqawwawna, daripada perkara yang dapat menguatkan dengannya, ala suluki tariqihim, untuk menjalani jalan mereka. Makan untuk kadang menguatkan untuk ibadat, untuk menjalankan tugas.
wa salahi dinihim, untuk membaikkan urusan agama mereka, wa darurati dunyahum, dan untuk kepentingan dunia, benda yang perlu, nafkah isteri. Wa ma ukhidha ala hadha sabil iltahaqa bi ta'atin, dan apa yang diambil atas jalan ini sebenarnya dia itu ultuhiqa lah, ultuhiqa, disertakan dengan ketaatan. Makna kalau Nabi buat harus tu, keharusan benda Nabi buat ni atas dasar ibadat, menunaikan tanggungjawab nafkah, maka dia tu disertakan dengan hukum taat, wasara qurbatan, dan jadilah hukumnya hukum qurbah, satu ibadat, kama bayyana minhu awwalal kitab tarafan fi khisalin nabiyina alaihi salam, sebagaimana kami telah jelaskan pada awal kitab sebahagiannya pada sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fabana laka, maka nyatalah bagi kamu, azimu fadlillah, besarnya kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ala sa'iri anbiya'i alaihi wassalam, dan ke atas sekalian para nabinya, bi an ja'ala af'alahum, dengan bahawa Allah Ta'ala jadikan perbuatan para nabi qurbatin, Tuhan jadikan semua perbuatan, hatta perbuatan yang harus sekalipun jadi qurbah, perbuatan yang mendekatkan diri, wa ta'atin, dan ketaatan, ba'idatan an wajhil mukhalafati, sangat jauh sama sekali daripada aspek menyalahi atau keingkaran, wa rasmil maksiyah, ataupun penamaan dengan maksiat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti dan sampai pada tajuk faslun fi ismatil anbiya minal ma'asi qabla nubuwah. Panjang bab ismah ni, antara kitab yang panjang membicarakan tentang ismah para nabi. Okey. Alhamdulillah, tak ada salah, sekadar tu aja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.